Setiap kali anda ingin membuat rakaman, pastikan tekan record dulu. Okey? Tekan record dulu. Standby. Dan baru cakap. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda di luar sana. Hari ini saya ingin menampilkan aktiviti apa yang hendak kita lakukan sekejap lagi. Kali korang nak buat rakaman tu, pastikan jangan tekan record terus rakam. Bagi dia buffer, maknanya bagi dia 5 saat awal. Okey, bagi dia 5 saat awal. Jika kita nak rakam sesuatu subjek tu, kita rakam dulu, kita start record 5 saat awal. Kalau nak lama sikit pun tak apa. Sekurang-kurangnya bila editing tu kita ada, dia panggil buffer, maknanya kita ada lagi ruangan lebih tu, kita boleh cut di mana yang perlu. Jangan bila kita nak rakam tu, bila kita dah sampai terus rakam. Jangan buat macam tu. Kalau boleh, kalau kita nak bagi direct kepada subjek, kita cakap okey, kita rakam dulu, lepas tu kita bagi direction, okey, standby. And kena bagi tahu action. Okey, dia action. Bila action tu, standby tu maknanya kamera dah ready, kamera dah record, kamera roll, kamera dah record, keadaan semua dah get ready dan baru action. So, jangan action dan klik, baru nak klik button start, record and then cakap action. Itu salah. Kita kena klik dulu button record 5 saat awal dan baru kita akan cakap action bila dah ready. So, subjek akan buat aksi dia. Dan selepas tu, bila dah habis, kita jangan off record terus. Kita bagi dia buffer juga sekurang-kurangnya 5 saat. 5 saat sebelum kita off record. So, ibarat macam kita cakap, okay, cut, terus off record. Jangan. Bila kita kata, okay, cut, maknanya kita nak cut record, kita stay 5 saat. Sekurang-kurangnya 5 saat, stay. Dan baru kita off record. Okay. So sekurang-kurangnya bila kita nak buat editing, kita ada space dia punya clip tu, kita boleh dapat cutting dia cantik. Okay. Okay, seperti ini. Okay. Saya nak sekarang ni nak ambil kamera ni masuk peti ais. Okay, kamera sekejap. Nanti dulu. Okay, kamera record, standby, and action. Okay, boleh tutup. Okay, biarkan dulu 5 saat. 4, 3, 2, 1, cut. Okey, macam mana kalau yang bajet kecil lah Kalau kita tengok YouTuber yang berjaya ataupun yang famous sekarang ni, Sugu Pavitra, Didi Chronicle dan yang lain-lain, yang mana mereka memulakan menggunakan keadaan yang minimal, iaitu kamera dan cara mereka pegang. Kita boleh juga kalau kita nak buat cara pegang menggunakan tangan. Jadi macam mana kalau kita tidak ada tripod untuk kita pegang menggunakan tangan? Okey. Kalau kita tidak ada menggunakan tripod yang begini, okey. Okey, ada yang mengatakan RM75, RM80, RM80 agak macam kos kepada mereka yang tidak ada bajet. Baiklah. Ada juga tripod yang murah-murah yang harga dia RM30. Tapi yang plastik punya kan. Itu pun boleh pakai. Ataupun paling teruk jugalah kan, anda boleh pegang. Bagaimana pegang yang terbaik supaya dia tidak bergegar tanpa menggunakan stand ataupun tripod. Sama juga kita pegang macam ni, alright. Cara kita pegang, siku dan kawasan ni mesti rapat dengan dada. Okay. Jika kita jangan pergerakan tu menggunakan pergelangan tangan, ini akan menyebabkan gegaran. Kita stay, guna dua tangan,
bukan pegang secara kuat. Yang satu tangan ni untuk panduan saja, memandu. Okey, dia memandu. Memandu ke kawasan kamera cara kita pegang. Yang penting pergerakan itu adalah keseluruhan badan. Kuda-kuda kena pasang elok-elok. Lutut kena power. Kuda-kuda kena pasang best. Lutut tu memang kena kuat, so supaya pergerakan dia akan membawa badan kita. Itu kalau dalam posisi berdiri. Kalau posisi duduk atau posisi yang seperti saya sekarang ini, so pergerakan dia ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Okey, di dalam video bila kita buat rakaman, kita tidak perlu membuat pergerakan yang terlalu besar. Dia tidak seperti mata kita yang sedang melihat. Sebab mata kita mempunyai diameter penglihatan yang luas berbanding dengan kamera. Itu sebab kamera yang anda ada, smartphone sekarang ni, ada yang satu kamera, ada yang dua kamera, ada tiga, dan sekarang ni kalau yang phone yang mahal-mahal ni dia ada 4 kamera. Apa fungsi kamera tu? Fungsi kamera tu dia mewakili dia punya keluasan diameter penglihatan tu, yang mana dia ada mula daripada 50mm pada jarak 50mm, dia ada 35, dia ada 24mm, dan dia ada yang luas dan dia ada yang zoom. Okey, yang zoom tu dia lebih fokus, lebih straight. Jadi cara kita pegang tu, bila kita menggunakan lens yang wide, pergerakan kita dia kurang gegaran. Kalau kita zoom, dia akan lebih gegaran. Jadi pastikan anda meletakkan siku tu di bahagian dada, dan pergerakan dia tu mengikut keseluruhan tubuh badan. Okey, gerakan beginilah kalau seorang cameraman yang handheld ataupun menggunakan tangan saja memegang kamera. Ini perbezaan kami dengan mereka di luar sana, tanpa knowledge bagaimana untuk memegang kamera dengan cara yang betul. So kita jangan gunakan pergerakan tangan seperti ini. So menggunakan badan kita untuk pergerakan. Kalau kita nak pan, okey, lagi satu tips dia, kita jangan terlalu gairah untuk pan macam ni. Bila kita memegang kamera untuk buat rakaman, jangan kita mengikut mata kita melihat. Ya, kalau kita ikut mata kita melihat, itu sebab orang akan pegang kamera bila dia hendak meletakkan dari satu posisi A ke posisi B. Jangan macam tu. Sebab mata kita dia ada satu diameter keluasan penglihatan yang sangat luas. Jadi pergerakan yang macam ni dia tidak ada gegaran. Okey, kecuali kalau kamera dia akan ada gegaran. Jadi apa perlu buat? Pergerakan kalau kita hendak melihat daripada titik A ke titik B, pastikan pergerakan dia adalah relax macam ni. Okey. Bila anda membuat panning, pan maknanya daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Pan, stop 5 saat dan patah balik. Ini untuk safe frame. Safe frame maknanya mungkin pergerakan yang tadi itu kurang memuaskan, dan anda ada lagi satu pergerakan untuk reserve kita panggil safe frame. So pergerakan yang lagi satu tu mungkin boleh diguna pakai. Okey, jadi anda di luar sana yang kurang mahir mengendalikan kamera phone, smartphone. Masalah smartphone ni sebab dia 4 segi. Jadi bila dia 4 segi tu, dia kurang ada ciri-ciri cara pemegang dia tu berbanding dengan kamera yang sedia ada, yang mana dia dah didesainkan untuk satu rekaan kesesuaian untuk tangan kita memegang, tetapi tidak pada smartphone, sebab smartphone penggunaan dia adalah untuk phone. Jadi cuma dia menambah device kamera yang bagus-bagus, lens yang bagus, yang kecil tapi mempunyai pixel yang tinggi dan menyebabkan kualiti gambar tu lebih baik bila anda melihatnya. Tapi masalah dia, bila kita menggunakan phone tu, cara kita memegang dia tu, itu yang masalah dia. Dan masalah video ini adalah gegaran. Itu adalah dia punya musuh dia. Tetapi kena ingat, dalam satu konsep yang lain,
gegaran itu kadang-kadang diperlukan juga untuk menghasilkan satu kesan kepada bentuk bentuk dipersembahkan, video tu dipersembahkan. Jadi mungkin itu dalam konsep dipanggil POV. Jadi POV ni kalau dia terlalu statik sangat, penonton mungkin akan boring. Jadi dia hendak adakan satu pergerakan. Tapi pergerakan yang kita nak nilaikan ini adalah bukan gegaran yang vibration dia gitu, yang sangat ekstrim. Okey. Dia biar dia beralun. Okey. Dia beralun seperti ini Dia beralun. Yang ini acceptable. Jadi mata kita okey. Kalau gegaran dia terlalu vibrate dan mata kita akan sebab bila kita melihat dia akan menangkap di otak kita, dan ada setengah penonton ataupun setengah orang tu dia akan alami masalah seperti vertigo ataupun pening kepala. Mungkin sebab kena ingat penonton sekarang ni bila melihat YouTube ataupun video di social media, keadaan phone mereka adalah terlalu dekat dengan mata. Tetapi kalau untuk orang muda dia okey. Tapi orang yang berumur dia akan ada masalah di situ untuk jangka masa yang lama. Kalau yang paling teruk jangka masa 10 minit, 15 minit, dia akan ada masalah vertigo ataupun keadaan melayang-layang bila dia selesai saja melihat video tu. Jadi ini perlu diambil kira sebagai seorang cameraman bila dia membuat satu rakaman. Ini antara tips-tips supaya video anda supaya nampak lebih menarik, lebih selesa ditonton. Okey.